Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhirnya, bekas Panglima Tentera Darat jadi tertuduh. Rm145.000 wang haram masuk akaun. Bekas Panglima Tentera Darat PTD Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan didakwa di Mahkamah Seksyen Shah Alam hari ini. Dia berdepan dua pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram yang keseluruhannya berjumlah Rp145.000. Hafizuddin 58 tahun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan terhadap pertuduhan yang dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin. Beliau menjadi PTD pertama, pihak yang kena tuduh pertama didakwa di mahkamah berhubung kes pengubahan wang haram berkaitan tender perolehan Tentera Darat Malaysia PTD TDM. Berdasarkan pertuduhan, bekas pegawai tertinggi Angkatan Tentera Malaysia itu didakwa menerima hasil daripada aktiviti haram iaitu wang berjumlah RM115.000 dan RM30.000 yang dimasukkan ke akaun bank miliknya. Kesemua kesalahan tersebut didakwa dilakukan di sebuah bank di Ampang antara 19 September hingga 28 November 2024 serta 19 Mei 2025. Susulan itu, Hafizuddin didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram 2001 Akta 613 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta sama. Jika disabitkan kesalahan, dia boleh dikenakan hukuman maksimum penjara 15 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau 5 juta ringgit yang mana lebih tinggi. Semalam di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur, Hafizuddin mengaku tidak bersalah terhadap atas 4 tuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram yang keseluruhannya berjumlah 2.12 juta ringgit. Isteri ketiga tertuduh Salwani Anwar 27 tahun pula didakwa atas 4 pertuduhan rasuah berjumlah RM77.000. Salwani bagaimanapun turut mengaku tidak bersalah, seperti mana pengakuan dibuat suaminya yang terlebih dahulu dituduh di Mahkamah Seksyen berasingan. Semoga dengan ini negara kita lebih baik, lebih aman dan tidak ada lagi ketirisan wang. Wang ini milik negara, bukan untuk disakau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah
peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini satu berita yang luar biasa. SPRM sedang mengesan aset IJM bernilai 2,5 bilion di luar negara. Wow, ini bukan satu jumlah yang kecil, ini jumlah yang besar tuan-tuan dan puan-puan. Tahniah dan syabaslah diucapkan kepada SPRM atas kehebatan dan kecekapan mereka pada waktu ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM sedang mengesan 2,5 bilion aset luar negara yang terkait dengan siasatannya ke atas IJM Corporation Sdn Bhd. Menurut Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki, analisa forensik sedang dijalankan untuk mengenal pasti bagaimana wang keluar negara telah dialirkan. Kita sedang menunggu maklumat daripada beberapa agensi penguatkuasa asing berhubung lokasi dan pendaftaran aset tersebut yang dianggarkan bernilai 2,5 bilion, kata beliau, lapor New Street Times. Azam Baki berkata, SPRM juga menunggu respon agensi luar untuk memastikan sama ada aset berkenan didaftarkan di bawah nama individu, syarikat atau proksi. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan bahawa SPRM telah mengenal pasti kelemahan dalam tadbir urus korporat IJM termasuk penglibatan sesetengah individu berkepentingan dalam proses membuat keputusan yang menguntungkan orang tertentu. Siasatan masih tertumpu kepada mengenal pasti individu yang disyaki terlibat dalam kegiatan memanipulasi proses perolehan syarikat dan potensi konflik berkepentingan, kata beliau. Para penyiasat juga sedang mengenal pasti pihak ketiga dan proksi yang dipercayai memainkan peranan dalam kontrak perolehan syarikat. Wow. Ini pula berita baik untuk Anda semua yang suka menjajah pada waktu bazar. Berita baik untuk penjajah bazar Ramadan di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanayo telah mengumumkan pengurangan kadar caj maksima tapak bazar Ramadan di bawah seliaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan pengurusan tapak secara hibrid. Kadar caj tersebut ialah RM400 untuk tapak yang diuruskan oleh DBKL dan juga yang diuruskan oleh Persatuan Peniaga. Kadar tersebut termasuk liputan insurans untuk penjajah. Ia melibatkan 44 lokasi dengan 3,779 petak niaga. Sebanyak 12 lokasi dengan 1,436 petak berada di bawah seliaan DBKL, manakala 32 lokasi dengan 2,343 petak di bawah Persatuan Penjajah, kata Hana dalam satu sidang media. Beliau turut mendedahkan dapatan hasil postmortem yang dilakukan oleh menteri terdahulu. Pertama, pelaksanaan permohonan terbuka dan penawaran petak melalui undian menafikan hak penjajah berlesen sedia ada di beberapa lokasi bazar. Kedua, ada persatuan peniaga yang tidak berpuas hati kerana tidak dapat bantu ahli persatuan sedia ada berniaga di beberapa lokasi tapak bazar. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang kita mau, pekerja yang bekerja luar biasa. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.